Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi, kita diberi peluang untuk sambung lagi kuliah kita berkaitan dengan sirah ataupun sejarah Khulafa Ar-Rashidin. Kita dah habis bincang tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dalam kelas yang lepas, iaitu kelas online pertama kita telah pun bincangkan tentang Sayyidina Umar Al-Khattab, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku ketika tahun-tahun awal pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum tu saya buat do not disturb dulu sebab nanti macam-macam notification masuk dekat phone ni. Okey, baik. Kita akan sambung hari ini berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku di peringkat awal pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau tuan-tuan yang ada buku ni, yang belum ada buku ni, ini buku yang kita baca lah, iaitu Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung, kalau yang belum ada buku ni. Jadi kalau kita ikut susunan buku ni, susunan dia agak berceramuk sikit. Kadang-kadang dia ikut tahun, kadang-kadang dia ikut tempat. Perang di Kufah, lepas tu dia perang di Iraq, kemudian pergi ke Syam, kemudian kembali ke Madinah. So susunan dia berubah-ubah. Jadi untuk memudahkan kita punya kelas, kita ikutlah susunan yang disebut oleh penulis buku ni, penyusun buku. Sebelum tu, saya nak ada beberapa benda untuk kita bincangkan bersama. Antaranya satu, sebagaimana tuan-tuan di Qatar yang kita sedia maklum, salah seorang daripada saudara kita yang bekerja dengan Qatar Airways telah pun dimasukkan di hospital pada hari ini kerana COVID-19. Jadi kita difahamkan keadaan dia agak kritikal. Jadi kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada saudara kita ini, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala dan juga wabak yang menimpa negara kita Malaysia, Qatar dan juga seluruh dunia pada ketika ini. Lama kita tak solat jemaah, lama kita tak solat Jumaat, dan kita berdoalah, sama-sama doa tuan-tuan, ketika kita bersendiri di waktu malam ataupun di dalam solat kita dan sebagainya, doalah untuk kesejahteraan kita bersama, dan khususnya saya mengingatkan kita sama-sama untuk mendoakan saudara kita ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya kesembuhan yang cepat daripada penyakit ini. Allahumma yashfihi shifaan, Allahumma shfihi shifaan ajilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, rentetan daripada kelas minggu lepas, ada beberapa persoalan yang ditanyakan. Mungkin hari ini lepas habis kuliah ni, tuan-tuan ada soalan boleh ditanya teruslah, berdasarkan gunalah apa-apa channel yang ada, nak WhatsApp saya ke, nak tulis Facebook. Phone saya ada di sini, saya rekod pakai wife punya phone, ataupun nak pakai wakil untuk hantar soalan pun bolehlah kita jawab beberapa soalan. Baik, ada dua persoalan yang saya perasan daripada kelas minggu lepas. Satu, bila kita kata, saya sebut minggu lepas, di mana budaya kehidupan para sahabat Nabi SAW yang mereka perkahwinan dan perceraian ni benda biasa dalam kehidupan mereka. Jadi berlaku hampir kesemua sahabat-sahabat utama, mereka pernah berkahwin dan pernah bercerai, dan anak mereka banyak. Jadi timbul dua persoalan. Satu soalan adalah, macam mana dia membesarkan anak-anak dia kalau kahwin, cerai, anak banyak, berbelas-belas anak ataupun berpuluh-puluh anak. Macam mana dia bagi makan anak-anak tu? Macam mana mereka mampu nak bagi nafkah kepada semua anak-anak dia?
Jadi jawapan untuk soalan ni, sebenarnya di zaman sahabat Nabi SAW, bahkan zaman sebelum tu lagi, kehidupan mereka ni tak sama dengan kita lah, di mana kita ada dua benda yang tak sama. Perkara pertama adalah kita bergantung pada duit. Kita bergantung pada duit. Apa sahaja kerja yang kita buat, kita dapat gaji. Dengan gaji ni lah kita guna untuk menyara keluarga. Jadi kalau gaji kita sedikit, artinya tak mampulah kita sara ramai orang berbanding dengan orang gaji banyak. Tapi di zaman itu, mereka bukan bergantung pada gaji. Itu bukan sumber utama mereka. Sumber utama mereka adalah pekerjaan yang mereka buat dengan tangan sendiri, dengan kudrat sendiri. Ada yang tanam kurma, ada yang pergi berburu, ada yang gembala kambing dan sebagainya. Pekerjaan banyak, tapi kebanyakan pekerjaan ni adalah dia usahakan sendiri dengan tangan dia. Bila mereka usahakan sendiri, maksudnya semakin banyak anak, semakin menguntungkan mereka. Sebab anak-anak banyak ni boleh tolong buat kerja. Kan bagi orang yang ada kebun, kalau anak dia banyak, bolehlah usahakan kebun. Ramai orang boleh tolong dia usahakan kebun berbanding dengan seorang anak. Kalau dia kerja dia mengembala kambing, semakin banyak anak, semakin banyak kambing yang dia boleh gembala. Jadi itu satu. Kebanyakan mereka bekerja bergantung dengan kudrat mereka sendiri. Jadi beza zaman kita dengan zaman dulu, anak pada kita adalah, masa anak masih kecil ni adalah bebanan. Kita kena bebanan dan banyak, perlukan banyak hasil, kita perlukan banyak pendapatan. Tapi di zaman sahabat Nabi SAW, banyak anak tu bukan bebanan, itu aset yang memudahkan kerja mereka. Satu. Nombor dua pula, beza umur anak-anak mereka sangat jauh. Beza umur jauh. Jadi orang lelaki, katakan mula-mula dia kahwin dan dapat anak masa umur dia 20 tahun. Kemudian masa umur dia 30 tahun, dia masih dapat anak lagi. Masa umur dia 40 tahun, dia masih dapat anak lagi. Masa umur dia 50 tahun, dia masih dapat anak lagi. Masa umur dia 60 tahun pun dia masih dapat anak lagi. Jadi range umur antara anak-anak ni di zaman Arab Jahiliyah sampai zaman Islam dan sampai juga zaman selepas tu, range dia sangat besar. Beza anak sulung dengan anak bongsu kadang-kadang 30 ataupun 40 tahun. Lagi besar daripada beza bapa dengan anak dia yang first. Maksudnya ketika mereka ada anak kecil, mereka ada juga anak besar yang boleh tolong mereka membantu menyelesaikan urusan, buat kerja dan sebagainya. Jadi atas dua sebab ni, anak banyak di zaman tu bukanlah benda yang tak masuk akal. Boleh masuk akal, boleh fikir, dan itulah yang mereka perlukan untuk meneruskan hidup. Beza dengan kita pada hari ini, yang mana anak kita 2-3 orang pun kita nak jaga, kadang-kadang sesaklah juga sebab kita gantung kepada pendapatan. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ada sahabat yang bertanya, yang katalah tak baik kalau kita katakan para sahabat ni kehidupan mereka sama macam masa jahiliyah, mereka kahwin, kadang-kadang mereka kahwin dengan orang ni, kahwin dengan dia punya sepupu, orang lagi satu pula dia kahwin dengan someone, lepas tu bapa dia pergi kahwin dengan orang tu punya kakak. Jadi benda-benda begini yang berlaku, dialah menantu dalam masa yang sama, dekat-dekat sebagaimana kita cerita hari minggu lepas. Diorang kata jangan sandarkan perkara begini kepada para sahabat, ataupun apa yang berlaku masa jahiliyah tu mereka dah tinggalkan ketika Islam. Jadi saya nak cerita sedikit lah sebelum kita sambung cerita bab Omar ni. Betul lah begitu. Sebenarnya ya, mereka telah meninggalkan segala perkara yang berkaitan dengan jahiliyah. Itu pertama yang kita kena sepakati. Yang kedua, selain daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak, terutamanya berkaitan dengan perkahwinan dan sebagainya, selain daripada yang diharamkan, semua halal dan semua mereka buat, tak ada masalah. Kita pada hari ini ada benda diharamkan oleh agama, ada benda diharamkan oleh budaya. Kita tak buat benda yang budaya haramkan kita sebagaimana benda yang agama haramkan kita. Tetapi kehidupan para sahabat, kerana di zaman jahiliyah terlalu longgar, boleh nak kahwin dengan siapa-siapa pun. Nak kahwin dengan adik dan kakak satu masa pun boleh, nak kahwin dengan satu perempuan dengan makcik dia dalam masa yang sama pun boleh. Lepas bapa mati, anak nak ambil mewarisi hamba yang dimiliki oleh bapa dia pun boleh. Semua boleh zaman jahiliyah. Apabila datang Islam, Islam hadkan tentang perkahwinan.
Jadi lepas tu mereka hanya mengharamkan diri mereka daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Jadi agama yang menjadi penentu kehidupan mereka pada ketika itu. Sebab sebelum tu masyarakat dia punya budaya sangat longgar. Yang ketiga, sebelum kita nak sambung ni, saya nak tekankan juga ini, bila kita cerita tentang sirah, sahabat-sahabat yang ikut kuliah sirah saya daripada dulu mungkin tahulah, saya cuba sedaya upaya nak menggunakan bahasa yang kita guna, nak cuba menggambarkan kehidupan para sahabat ni macam mana mereka hidup betul-betul. Kadang-kadang ada krisis di antara mereka, kadang-kadang ada di antara mereka yang buat silap dan ditegur oleh Nabi, kadang-kadang ada di antara mereka yang bertengkar sesama sendiri, kadang-kadang ada di antara mereka perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia biasa. Jadi saya cuba sedaya upaya untuk menggambarkan kehidupan yang macam itulah. Bukan untuk kita merendahkan para sahabat, tetapi untuk bagi gambaran dekat kita, mereka ni manusia. Mereka generasi terbaik. Kadang-kadang ada di antara mereka yang buat silap. Jadi kita ni kena ambil pengajaran dan ikut cara hidup mereka yang ada kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang kelebihan. Kalau mereka boleh buat, maksudnya kita juga mampu mengharungi kehidupan dan mengikut tata cara yang mereka lakukan. Yang itulah tujuan dia. Tapi saya minta maaf lah kalau tuan-tuan kadang-kadang dengar rasa macam tak mungkin kot para sahabat buat begini. Kenapa sebut benda-benda yang beberapa perkara yang macam merendahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Kita bukan nak merendahkan para sahabat, jauh sekali untuk merendahkan mereka. Cuma saya nak bagi kita gambaran kehidupan mereka ketika itu yang macam-macam berlaku. Yang tu yang saya nak buat dah. Sebab tu ada hadis yang tuan-tuan kalau masih ingat dulu saya pernah cerita di mana Hanzalah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Hanzalah. Dia mai jumpa satu hari, dia duduk menangis. Dia duduk seorang-seorang, dia menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu tepi rumah dia. Abu Bakar tanya dia, Hanzalah, hang menangis pasal apa yang tak kena? Kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Aku menangis sebab aku rasa Hanzalah ni telah menjadi seorang munafik. Abu Bakar kata, macam mana hang tahu hang jadi munafik? Hanzalah kata, bila aku duduk dengan Nabi SAW, aku dengar Nabi ceramah cerita tentang syurga dan neraka, hati aku terkesan. Aku boleh mengalirkan air mata bila dengar cerita Nabi. Tapi bila balik rumah, duduk dengan family, anak-anak bergelak ketawa, isteri bergelak ketawa, terus rasa gembira, hilang segala kesedihan. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia dengar perkataan Hanzalah, dia kata, betul juga Hanzalah, aku pun rasa macam tu juga. Jom kita pergi jumpa Nabi SAW. Kita tanya Nabi, apa yang berlaku dengan perasaan kita ni? Apakah ini dikira munafik? Hanzalah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dua orang pergi ke rumah Nabi SAW. Ketuk pintu Nabi SAW. Nabi pun buka pintu. Nabi tanya, ada apa Hanzalah yang main menangis bawa Abu Bakar ikut jalan sebelah? Hanzalah kata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah menjadi munafik. Nabi tanya pasal apa? Dia pun ceritalah macam yang dia cerita dekat Abu Bakar tadi. Bila duduk dengar ceramah Nabi, boleh mengalirkan air mata. Bila balik pergi duduk dengan family, air mata ke mana, sedih ke mana, terus bergembira seronok dengan family. Kata Nabi SAW, "Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum." Nabi kata, wahai Hanzalah, kalaulah hang sentiasa berada di dalam keadaan yang sama macam hang duduk dengan aku, duduk dengar tazkirah tu, kalau hang sentiasa duduk keadaan macam tu je, iman top level paling tinggi, sentiasa menangis, sentiasa mengingatkan akhirat, Nabi kata, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Kalau begitu, mesti malaikat akan main salam dengan hang, shake hand dengan hang, ketika hang tengah rehat di atas katil ataupun ketika hang tengah duduk di jalanan. Kalau iman hang macam tu, standard hang kira malaikat kena mai turun salam dengan hang. Tapi Nabi kata, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Nabi kata, bukan macam tu ya Hanzalah. Kita tak boleh sampai standard tu. Hang seronok tu okey Hanzalah, bukan dosa, bukan munafik. Sa'atan wa sa'ah. Kadang-kadang ada masa kita sedih, kita mengenangkan akhirat, kita terdetik jiwa kita. Ada masa lain kita bergembira, seronok dengan anak-anak dan sebagainya. Nabi kata kat Hanzalah, okey,
ni bukan satu perkara yang menjadikan hang munafik. Jadi itulah yang saya pun cuba untuk menggambarkan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai warna-warni dia. Baik, kita sambung cerita kita. Bismillah. Muka surat 239. 239 tentang pengangkatan Umar menjadi khalifah. Sebagaimana kita sedia maklum, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia meninggal dunia, Abu Bakar meninggalkan wasiat agar dia diganti oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang memegang wasiat itu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tak ada khilaf. Lepas Abu Bakar wafat sahaja pada hari Isnin, selepas dia ditanam pada hari Isnin, esoknya tu, hari Selasa tu, Uthman dah keluar pergi ke depan orang ramai, berdiri, bacakan wasiat yang ditulis oleh Abu Bakar. Dan orang pun dah tahu dah sebelum Abu Bakar meninggal dunia, Umar lah yang selalu menjadi imam dalam solat-solat jemaah. Ketika kita dah cerita kan, Abu Bakar sakit 15 hari, dia tak keluar solat Jumaat, solat jemaah, Umar jadi imam pada ketika tu. Dan wasiat ditulis oleh Uthman bin Affan, ditulis dan dipegang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So tak ada khilaf. Masa pelantikan Abu Bakar dulu, kita dah cerita, masa pelantikan Abu Bakar, dia ada sedikit perbincangan siapa nak jadi khalifah. Sebab Nabi tak pilih. Orang Ansar kata kami patut jadi khalifah. Orang Muhajirin kata kami patut jadi khalifah. Ahlul Bait pada ketika itu sedang menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bincang punya bincang, Abu Bakar kata kami Muhajirin kena jadi khalifah. Aku cadangkan dua orang, sama ada Abu Ubaidah bin Jarrah ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata wallahi aku takkan redha untuk jadi khalifah sedangkan Abu Bakar masih hidup dan jadi umat. Memang tak. Umar terus bai'ah Abu Bakar dan setuju. Ahlul Bait lambat sikit bai'ah. Akhirnya semua orang setuju. Tapi ketika pelantikan Umar Al-Khattab, ini tak ada khilaf dah. Semua orang bersetuju untuk memilih Umar Al-Khattab. Wasiat itu dipegang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Apabila Umar Al-Khattab dilantik menjadi khalifah, dua benda yang dia buat. Pertama sekali, dia melantik qadi. Qadi negara. Qadi ini jawatan paling penting. Sebelum cerita pasal qadi, setiap negara dia ada orang paling kanan dalam negara, itulah orang paling kanan yang bagi nasihat, orang paling kanan yang menggantikan pemimpin kalau pemimpin tak ada penasihat utama. Zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pemimpin paling kanan adalah Umar Al-Khattab. Orang tahulah bahawa setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang semua tahu kedudukan paling tinggi dan paling kanan Abu Bakar dan Umar. Di kalangan sahabat semua orang tahu. Jadi ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar penasihat utama dia. Setelah Umar dilantik menjadi khalifah, dia melantik hakim ataupun qadi. So qadi ni jawatan yang paling penting. Kira kalau di sebahagian negara ni macam Perdana Menteri lah. Agung ataupun raja lantik Perdana Menteri lah. So qadi ni kuasa dia besar. Ikut negara lah, setiap negara dia ada perbezaan dia ada culture dia sendiri. Siapa orang paling penting selepas raja? Saya ingat, saya perasan di Oman ketika Sultan Qaboos belum meninggal lagi tu, sebelum dia mangkat, orang semua ada cerita masa tu siapa yang akan ganti dan sebagainya. So di Oman, orang yang paling penting selepas raja adalah mufti. Mufti Oman paling berkuasa selepas sultan. Kalau orang yang kena hukum mati, mufti boleh ampunkan dia. Dan mufti pegang wasiat. Mufti pegang wasiat. Kalau hampa keluarga diraja, tak boleh nak pilih siapa pengganti, akhirnya mufti akan membacakan wasiat daripada sultan dulu. So di Oman, mufti paling berkuasa. Di Malaysia, mufti dia jadi penasihat kepada sultan-sultan di negeri dia. Di banyak negeri lain, antara orang paling penting Perdana Menteri lah pun. Kalau pemerintahan yang raja utama, Perdana Menteri penting. So di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, yang paling penting, lantikan paling utama adalah qadi. Sebab qadi ni dia jaga perundangan. Dia boleh jatuhkan hukum ke atas Umar pun. Jadi pelantikan yang paling penting iaitu qadi. Orang yang dilantik adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi qadi.
Ni nak jawab Syiah lah. Syiah kata ada krisis dan sebagainya. Tak ada krisis pun di antara mereka. Nanti kita akan sambung panjang lagi bab tu. Tapi Ali memegang jawatan besar di zaman Umar, iaitu qadhi negara. Hakim negara. Ketua hakim negara. Dan yang kedua, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dia buat adalah, macam kita dah bincang, dia pecat Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu sebagai panglima utama di Syam. Panglima utama di Syam, Khalid dipecat. Kita dah bacalah banyak riwayat tentang tu. Antaranya juga satu riwayat yang disebut oleh Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq, sebagaimana dinakalkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah. Antara yang berlaku adalah Umar senaraikan beberapa perkara yang ada masalah dengan Khalid pada ketika itu. Khalid dia bagi harta kepada orang-orang kaya yang senang, sedangkan orang miskin tak dapat banyak bahagian dan sebagainya. So Umar tak setuju dengan pembahagian dia. Umar tulis kepada, selain daripada Umar tulis kepada Khalid, Umar tulis juga kepada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Tulis kepada Abu Ubaidah, bentangkan perkara ini kepada Khalid. Kalau Khalid menafikan tuduhan-tuduhan ini, biarkanlah dia memimpin tentera Islam. Kalau Khalid tidak menafikan tuduhan-tuduhan ini, dia menerima tuduhan ini, maka jatuhkanlah dia daripada pemerintahan dia, hang ganti dan hang ambil separuh daripada harta yang ada pada dia. Separuh harta hang ambil pemerintahan dia. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dia ni kira junior lah dalam perang ni berbanding dengan Khalid. Dia pergi jumpa Khalid, beritahu kepada Khalid radhiyallahu anhu, ini keputusan yang telah dibuat oleh Amirul Mukminin Umar. Apa pandangan hang? Khalid kata, tunggu Ustaz, aku pergi jumpa aku punya adik dia, nama Fatimah. So Khalid pergi masuk jumpa Fatimah, beritahu Umar bagi arahan kepada Abu Ubaidah, minta ke aku sama ada aku mengakui kekurangan aku ataupun aku membantahnya. Kalau aku membantah tuduhan-tuduhan ini, aku boleh terus menjadi panglima. Tapi kalau aku terima, aku kena jatuhkan, aku dipecat. Fatimah, adik kepada Khalid ni, kata dekat dia, hang pun tahu yang Umar ni memang tak suka kat hang. Hang mengaku ke, hang tak mengaku ke, hang tetap akan dipecat. Khalid pun kata, wallahi sadaqti, betul lah apa yang cakap ni. Lalu Khalid radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, bagi tahu kepada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, kalau begitu aku terima untuk jawatan dilucutkan. Setelah jawatan Khalid dilucutkan, sebagaimana diperintahkan oleh Umar, separuh daripada hartanya diambil. Dan antara harta yang diambil juga kasut dia kan, selipar dia. Dalam riwayat tu disebutkan sebelah selipar dia Abu Ubaidah ambil, sebelah hang punya. Sebab Umar memerintahkan aku untuk ambil separuh daripada harta hang. Tetapi Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, sepanjang proses itu berlaku, dia hanya kata sam'an wa ta'atan li amiril mu'minin. Aku dengar dan juga aku taat kepada Amirul Mukminin, kepada pemerintah orang Islam. Tak ada bantahan. Ini Khalid. Jadi tak ada bantahan, dia terima. Jadi itulah dua benda yang dibuat oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu di peringkat awal. Qadhi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Panglima utama di Syam Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Antara benda yang berlaku juga di peringkat awal ni, Umar digelar Amirul Mukminin. Asalnya dia digelar khalifah. Orang panggil dia khalifah. Khalifah ni maksudnya pengganti. Abu Bakar dipanggil Khalifatu Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar pengganti. Jadi orang akan panggil, ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah, Abu Bakar. Mai zaman Umar bukan pengganti Rasulullah, kan? Umar adalah pengganti kepada Abu Bakar. Jadi gelaran dia panjang. Orang panggil dia, ya Khalifati Rasulillah, wahai pengganti kepada Rasulullah. Panjang pula, kan? Wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah, iaitu pengganti kepada Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah. Berapa punya panjang. Umar kata, hadza amrun yatul. Berapa panjang yang berpanggil itu. Takkan tiap kali orang nak panggil dia, wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Dia okeylah pengganti kepada pengganti Rasulullah. Mai lagi 5-6 keturunan, kan? Bayangkan, khalifah kalau lepas 5-6 orang, apa akan jadi? Wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Umar kata, hadza amrun yatul. Panjangnya gelaran aku. Sebab Umar tak duduk dekat tempat kita kot. Lagi panjang lah.
Sebelum kita nak panggil raja-raja kita kan, dia ada macam-macam apa, gelaran, nama dan sebagainya, macam-macam benda. Ni siapa pula share screen ni? Sila matikan anda punya share screen. Kita okey. Okey kan? Untuk kita sambung. Okey, cantik. Baik. Jadi Umar kata panjangnya gelaran ni. Sehinggalah ada orang panggil dia, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kepada orang Islam. Bila Umar dengar orang panggil dia gelaran tu, Umar kata, bagus. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Hampa semua ni orang Islam. Aku pemimpin hampa. Jadi gelaran tu baguslah. Amirul Mukminin, pemimpin kepada orang Islam. Lalu Umar kata, ini lagi bagus. Daripada kita nak cerita pengganti sampai bila pun tak tahu, maka di zaman Umar Al-Khattab dia mula digelar ataupun dipanggil Amirul Mukminin. So zaman itulah orang start panggil Umar sebagai Amirul Mukminin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, gelaran tu dimulakan oleh Nabi SAW sendiri, kata Umar pemimpin kepada orang Islam. Dan orang pertama yang panggil dia adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam riwayat lain diceritakan tak tahu siapa yang panggil dia, cuma yang kita tahu Umar radhiyallahu anhu adalah pemerintah pertama di kalangan umat Islam yang dipanggil Amirul Mukminin. Jadi sambung cerita kita. Itu peristiwa awal pada tahun 13 Hijrah setelah pemergian Abu Bakar As-Siddiq, berlaku pembukaan kota Damsyik. Nanti panjanglah cerita Damsyik ni, perang dan sebagainya, nanti kita akan cerita. Juga pembukaan Busra di negeri Syam, itu pun panjang juga, kita bila sampai masa dia. Bab seterusnya, peristiwa pada tahun 14 Hijrah. Tahun 14 Hijrah, antara peristiwa yang berlaku adalah Umar telah sebat anak dia sendiri di atas kesalahan meminum minuman yang memabukkan. Ada dua kisah ni, ada dua kisah. Satu, anaknya yang bernama Ubaidullah bin Umar. Cerita ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Umar pergi jumpa anak dia Ubaidullah, dia bau mulut Ubaidullah. Dia tanya Ubaidullah, apa yang hang minum ni? Ubaidullah katalah, ini sejenis minuman biasa yang orang minum. Umar tanya, memabukkan ke tak memabukkan? Kalau minuman ni memabukkan, Umar sebat Ubaidullah. Ini pemimpin, dia sebat anak dia. Anak dia meminum minuman yang memabukkan. So pada tahun ke-14 Hijrah, Umar telah sebat Ubaidullah di atas kesalahan minum mabuk. Bukan seorang, anak dia seorang lagi pun ada masalah juga, iaitu Abdul Rahman bin Umar Al-Khattab pula, mungkin tahun lain kot, dia duduk di Mesir. Hadis ni pula diriwayatkan oleh Abdul Razak. Dia duduk dalam satu majlis dengan kawan-kawan dia pun minum di Mesir, minum mabuk. Dia pun tak tahu lah kot, minum dia jadi mabuk. Ataupun dia tahu mungkin banyak boleh mabuk, sikit tak mabuk, lepas minum jadi mabuk betul. Bila mabuk, Abdul Rahman bin Umar Al-Khattab, dia pun risau sebab dia minum arak. Dia pergi jumpa governor di Mesir pada ketika itu, iaitu Amr bin Al-As. Beritahu Amr bin Al-As, kata dekat dia, wahai Amr bin Al-As, tahirni. Aku dah minum arak, tolong hukum aku. Buat keputusan, hukum. Amr bin Al-As kata, kalau begitu, aku tak nak hukum hang di depan orang ramai, masuk di dalam rumah, masuk di dalam bilik. Abdullah bin Umar kata, aku melihat peristiwa tu. Zaman tu di Mesir, antara benda yang mereka buat, orang yang nak dihukum sebab minum arak akan dicukur kepala dan disebat. So Amr bin Al-As kata, aku tak mau cukur kepala hang dan sebat hang di depan orang ramai, jadi hang masuk dalam rumah. Dalam rumah tu, Abdullah bin Umar kata, aku tolong cukur kepala adik saudara aku ni, Abdul Rahman, dan juga dia disebat dengan 40 sebatan sebab minum arak. Dia mai tu mengaku dia minum minuman tu, tiba-tiba mabuk. Dia jumpa Amr bin Al-As, anak kepada zaman kita ni kira raja lah. Mana ada zaman ni governor nak pergi hukum anak raja. Tambah pula raja berkuasa mutlak. Amr bin Al-As sebat dia 40 kali tanpa rujuk kepada Umar. Ni tak payah bertanya kat Umar. Ini urusan hang buat kesalahan, hang mengaku negeri ni aku governor, aku hukum hang. Baik, apa tindak balas Umar? Cerita ni sampai kepada Umar. Orang beritahu kepada Umar, anak hang ni dia pergi minum satu benda, dia pergi mengaku, dia pergi jumpa Amr bin Al-As, Amr bin Al-As sebat dia 40 kali.
Umar bila sampai cerita tu dekat dia, Umar tulis satu surat, Umar hantar surat tu dengan utusan dia pergi terus ke Mesir, bagi tahu kepada Amr bin Al-As, hantar anak aku balik semula ke Madinah. Surat tu diterima oleh Amr bin Al-As, dia pun tengok daripada Umar Al-Khattab, hantar balik Abdul Rahman bin Umar ke Madinah. Hantar balik ke Madinah, Umar buat apa? Umar sebat dia lagi 40 kali. Anak khalifah punya pasal 80 kali dia kena sebat. Satu, hang kena sebat sebab hukuman hudud. Yang kedua, hang kena sebat sebab didikan ataupun takdid daripada bapa dia. So anak khalifah lagi susah daripada anak orang ramai. Anak orang ramai kena sekali, anak khalifah kena 2 kali. Abdul Rahman dia kena 2 kali. Abdullah kena sekali sebab yang hukum dia tu memang Umar. Abdul Rahman dia kena 2 kali, first kena dengan Amr bin Al-As, balik ke Madinah kena dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pula. Baik, radhiyallahu anhum ajma'in. Antara benda yang berlaku juga tahun ke-14 Hijrah, saya ingat masa tu jugalah tahun 13, tahun 14, Umar ni macam kita cerita, dia suka jalan malam-malam, dia pergi melawat kawasan, dia pergi tengok siapa tak cukup makan, siapa tak tidur. Bukan setakat orang, dia pergi tengok unta kalau hilang, Baitul Mal punya unta hilang, dia pergi cari, dia pusing Madinah. Pendek kata dia kerja banyak lah. Ketika bulan Ramadan, di peringkat awal pemerintahan dia juga, bila Umar jalan-jalan di bulan Ramadan, Umar dapati dia pergi masjid, dia nampak orang ni tak cantik. Ada orang semayang sendiri seorang-seorang, ada orang buat jemaah sikit 2-3 orang kat depan, ada orang buat jemaah dekat belakang, ada orang daripada duduk dulu, ada orang yang Umar nampak tak berapa kemas. Maka Umar pun bagi tahu kepada para sahabat yang jalan dengan dia pada waktu malam. Dia kata, kalau aku kumpulkan mereka ni semayang, satu imam, satu jemaah, solat tarawih, maksud tu tak panggil tarawih lagi lah, solat malam di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, bukan itu lagi bagus. Nampaklah kemas sikit. Dan semayang jemaah ni bukan benda baru. Nabi dah buat dah. Nabi buat 3-4 hari. Lepas tu Nabi tak keluar. Nabi takut, aku takut akan difardukan kepada kamu, aku tak keluar. Umar kata, apa kata kita kumpul satu orang imam? Umar panggil Ubay bin Ka'ab, Umar kata hang jadi imam, lepas solat Isyak, semua orang solat tarawih hang jadi imam. Maka mereka pun buat begitu. Lepas habis solat Isyak, ada imam yang dilantik lah. Kemudian datang Ubay bin Ka'ab sebab dia hafal Al-Quran banyak dan bagus bacaan dia, dia pun jadi imam, orang ramai solat di belakang dia. Lalu malam kedua Umar tengok ramai orang solat, satu jemaah bulan Ramadan. Umar kata cantik. Umar kata cantik. Umar kata ni'mal bid'atu hadhihi. Umar kata yang ni innovation yang bagus. Benda bagus, benda baru bagus yang berlaku dalam negara ni. Tapi Umar kata wallati yanamuna anha khairum min allati yaqumun. Umar kata siapa yang tidur lagi bagus daripada yang bangun. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Siapa yang tidur tak sembahyang tarawih lagi bagus daripada solat tarawih? Tak, bukan maksud dia tu. Maksud Umar, siapa yang tidur awal-awal ni dia tidur, tengah malam nanti baru dia bangun solat, yang tu lagi bagus. Yang ni innovation ni bagus, satu imam. Tapi Umar kata siapa yang tidur dulu nanti dia solat di hujung malam lebih bagus daripada solat di awal malam. Itu cerita tahun ke-14, 13, 15 secara ringkas. Tahun ke-16 Hijrah. Tahun ke-16, antara yang disebut di sini, Umar telah mengasingkan ataupun telah membuang daripada negeri, pergi negeri lain, Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, pergi ke tempat yang namanya Badi'. Abu Mihjan Al-Thaqafi. Ingat tak Abu Mihjan ni? Kita pernah cerita dulu, tuan-tuan ingat? Siapa yang ingat? Sila onkan mikrofon dan cerita sikit. Ingat tak? Nama Abu Mihjan ni, dulu masa cerita sirah kita pernah sebut tentang dia. Ada siapa-siapa ingat tak? Kalau ingat tak cerita Abu Mihjan ni? Dia famous dia. Dia satu benda yang famous tentang dia. Kata tak siapa boleh ingat? Ataupun semua orang malu untuk bercakap. Abu Mihjan Al-Thaqafi. Abu Mihjan, tak ada kuis ni, kuis. Siapa dapat jawab bagus, nanti minggu depan dia boleh lakukan ganti sikit sebahagian session. Tak ada. Baik. Abu Mihjan Al-Thaqafi, dia ni ahli syair. Ahli syair. Dia punya bahasa dia power. Kalau dia cakap,
boleh raise. Ada banyak komen. Mona Lisa, Usra, MEA. Boleh baca. Okey, sambung cerita. Abu Mihjan, lepas ni tuan-tuan jangan lupa, kita ni 2 kali lah kita sebut pasal Abu Mihjan. So kita ingatlah, paling-paling nanti kira kita ingat satu orang sahabat yang tidak disebut-sebut nama dia, kita ingatlah satu orang. Baik, ingat ni, Abu Mihjan Al-Thaqafi. Dia ni, satu, dia punya bahasa power gila. Dia cakap, perkataan dia tu boleh menaikkan perasaan orang. Dia pakar syair. Dia masuk Islam lambat juga lah dengan di hujung-hujung hayat Nabi SAW. Yang kedua, dia ada satu habit yang tak berapa bagus, iaitu dia tak boleh berhenti minum arak. Dia kena tangkap zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dia kena tangkap banyak kali minum arak, tapi dia tak boleh tahan. Lepas kena hukum, dia punya temptation tu kuat sangat, dia pergi minum balik. Dia minum balik, dia kena hukum. Dia pergi minum balik, dia kena hukum. Sampai zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai zaman Umar, 7 kali dia kena sebat. 7 kali tangkap sebab minum arak. Umar sebat dia sekali, okey lah aku berhenti, tak mau buat dah, dia pun berhenti. Tapi tu tak tahan. Tak tahan, dia minum lagi. Mai kat Umar sebat lagi. 7 kali kena sebat. Kali ke-7, Umar kata kat dia, selagi hang duduk Madinah ni, hang banyak buat masalah. Umar buang dia pergi ke satu pulau. Pergi ke satu pulau yang mana dia pun okey lah, kena tangkap. Dengan guard yang bawa dia pergi pulau tu, dia pun jalan dengan guard tu tengah ralik sikit, guard tu tak perasan, dia lari. Abu Mihjan lari. Bila dia lari, dia pergi join ketika tu perang Qadisiyah. Dia pergi join Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pergi join tentera. Satu lagi sifat dia. Satu, dia pakar syair. Yang kedua, dia suka minum arak. Yang ketiga, hobi dia yang bagus pula, dia suka perang. Dia hobi dia suka pergi masuk medan perang dan pergi berlawan. So dia pergi ke join tentera dalam perang Al-Qudusiyah pada ketika itu. Berjumpa dengan panglima ketika itu adalah Al-Qadisiyah punya panglima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas tangkap dia. Tangkap dia, nak bawa balik kepada Umar, tanya Umar, ya Umar, kami di medan perang, aku tangkap Abu Mihjan Al-Thaqafi aku tangkap Abu Mihjan Al-Thaqafi yang hang nak hukum tu, dia lari. Dia kena buang negeri, dia lari. Aku dapat tangkap dia. Apa nak buat? Umar hantar surat balas kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahan dia, penjarakan dia. Dia pun minta dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, tolonglah aku mai sini sebab aku nak perang, aku suka perang. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, tak kira, aku dapat arahan daripada Umar untuk tangkap hang dan penjarakan hang. Dia dipenjarakan. Ketika peperangan menjadi sengit ketika itu, orang Islam berlawan dengan musuh, berlawan dengan Parsi ketika itu, perang betul-betul sengit, dan Sa'ad bin Abi Waqqas tak dapat pergi perang. Dia sakit, dia tak dapat pergi perang. Dia cuma meninjau tentera sahaja. Dia ada kuda yang nama dia Balqa'. Balqa' duduk dalam tempat simpanan kuda, dia pergi keluar melihat tentera yang lawan sahaja sebab dia sakit, dia tak boleh pergi lawan ketika tu. Abu Mihjan Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia ni tak boleh tahan sebab perang, bau perang tu, bunyi perang tu menaikkan syahwat dia untuk pergi perang. Kita macam-macam syahwat kita, dia punya syahwat 2, minum arak dan perang, dia tak tahan. Dia bagi tahu kepada pembantu Abu Mihjan, perempuan tu lah, isteri ataupun hamba kepada Abu Mihjan yang jaga dia, Salma nama perempuan tu. Dia bagi tahu kat Salma, tolonglah lepaskan aku nak pergi perang. Itu je yang aku nak, bagi aku peluang untuk pergi perang, lepas tu aku patah balik, aku duduk dalam ni dan tak ada siapa pun tahu. Hang seorang je tahu. Hang lepaskan aku keluar, aku pergi perang, aku patah balik, aku masuk dalam ni. Salma tu tanya dia, betul ni hang tak tipu, tak ada siapa tahu? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tahu aku lepaskan hang, matilah aku. Dia kata, janji, memang tak ada siapa tahu. Aku pergi perang, aku balik, aku duduk dalam ni. Ni bukan nak lari ni. Aku main sebab nak perang. Salma kata, okey, aku lepaskan dia, buka dia daripada ikatan dia. Dan akhirnya dia kata, dia nampak ada satu kuda lah yang duduk dalam tempat simpanan. Kuda tu Balqa', kuda yang paling hebat. Dia kata kat Salma, bagi aku pinjam kuda ni. Ni sudah lebih lah. Dah lah, hang suruh aku lepas, aku dah lepas. Governor punya kuda pun nak rembat juga. Abu Mihjan kata, aku pulangkan balik kuda ni, hang letak dekat sini. Cuma aku nak pinjam je. Maka Salma berkata, hang ambil lah kuda ni, peperangan pun sengit, tak tahu boleh menang kan kalah. Abu Mihjan pun ambil kuda Balqa' yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun pergi masuk medan perang, dia pergi lawan dan dia bunuh ramai orang.
Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tu dia duduk ke atas, dia tengah tinjau tentera. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, nampak cara perang ni macam Abu Mihjan dan nampak langkah kaki kuda ni macam Balqa. Kecuali Abu Mihjan duduk dalam penjara lah, Balqa duduk dalam simpanan. Kalau tidak kerana itu, aku kata yang ni mesti Abu Mihjan dan juga Balqa. Dia pun menanglah tentera tu. Balik Abu Mihjan sebagaimana dijanjikan, dia pun balik, dia duduk di dalam penjara, dia balik beritahu kat Salma, tengok ni, aku kata aku nak balik kan, betul-betul aku balik, aku duduk dalam ni. Masuk, kuncikan dia semula. Sa'ad bin Abi Waqqas pun balik cerita kepada Salma, kami lihat satu orang tentera yang langkah dia seakan-akan langkah Balqa. Pukulan dia seakan-akan pukulan Abu Mihjan, kecuali dia ni duduk dalam penjara. Salma pun kata, aku minta maaf lah. Sebenarnya tu memang dia pun, dia minta sangat nak pergi perang, aku pun lepaskan dia pergi perang. Jadi, aku pun lepaskan dia patah balik. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi kepada Abu Mihjan Al-Thaqafi, kata dia, aku takkan penjarakan kau lagi, aku lepaskan kamu boleh balik. Abu Mihjan Al-Thaqafi pun kata, yang ni memang kali terakhir aku tak minum arak dah, ini last, aku pun berhenti daripada minum arak. Jadi dia pun dilepaskan. Bila dia dilepaskan, dia pun balik. Omar pun okeylah, tak apalah, dia pun dah dilepaskan, settle, tak jadilah buang negeri. Tapi Allah Ta'ala uji dia dengan arak ni, lama-lama dia tak tahan juga. Dia my temptation sekali lagi, dia minum lagi sekali. Bila dia minum sekali lagi, ketika ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu halau dia pergi ke tempat yang namanya Badhi'. Pergi ke Badhi'. Kali ini dia betul-betul kena buang negeri lah. Abu Mihjan pun dibuang negeri. Itu cerita tentang dia. Ini berlaku pada tahun ke-16. Kali kedua dia dibuang negeri ke Badhi'. Abu Mihjan ni dia ada satu syair ataupun sajak yang dia selalu yang dia sebut yang dicipta. Dia kata, idza mittu fadfanni ila jambi karamah tarwi 'azami ba'da mauti 'uruqaha. Dia kata, apabila aku mati, tanamlah mayatku dekat dengan pohon anggur agar tulang belulangku setelah kematianku dapat menghilangkan dahaga urat-urat. Dia tertanam aku dekat dengan pokok anggur supaya tulang belulang aku dapat menghilangkan dahaga urat-urat aku. Wala tadfanannani bil falat. Tetapi janganlah kamu sekali-kali tanam aku di falat. Falat ni tanah kosong, tanah gersang, tanah yang tak ada apa-apa. Fa innani akhafu idza ma mittu alla azuqaha. Dia kata, aku takut kalau aku tak jadi mati. Kau tanam aku tak jadi mati. Aku takut kalau aku tak jadi mati, aku tak dapat merasakan lagi minuman yang diperbuat daripada anggur. Abu Mihjan Al-Thaqafi, dalam sebahagian riwayat diceritakan di penghujung umur dia pun berhenti daripada minum arak. Sahabat Nabi SAW yang hebat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan mereka semua mudah-mudahan. Dan cuma nak cerita ni, tahun ke-14 Hijrah, dia telah dihalau keluar oleh Umar Al-Khattab pergi ke Badhi'. Seterusnya tahun ke-6 juga Omar pergi buat haji. Omar buat haji, bawa jemaah haji. Zaid bin Thabit menjadi pengganti Omar, tinggal di Madinah. Dia pergi buat haji. Juga tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-16. Satu lagi peristiwa, tahun ke-16, Omar buat kalender. Cerita buat kalender ni, ada orang main kes hutang. Ada orang kata, hang tak bayar je hutang aku. Satu orang lagi kata, bukan masa bayar hutang lagi, belum my time bayar hutang. Omar pun nak check, verify kes tu, dia tengok surat hutang tu, ditulis kata hang kena bayar bulan Syaban. Kawan yang hutang ni kata, tak tulis pun Syaban bila? Syaban tahun ni ke Syaban tahun depan? Dia buat pelolong macam tu lah. Mana tahu Syaban tahun bila, tahun ni ke tahun depan? Kawan tu kata, Syaban dah, Syaban terdekat lah kira. Omar kata ni tak boleh jadi. Kita kena buat kalender, kita kena tulis tahun bila. Sebab sebelum zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tak ada kalender. Hari ada, bulan ada. Bulan dah lama dah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awwal ni ada. Bulan start dengan anak bulan, hujung sekali bulan depan start dengan anak bulan balik. Itu pun Arab jahiliah dah tahu dah. Depa tahu. Tapi tahun depa tak tahu. Depa tak simpan senarai tahun. Yang ada depa ingat berdasarkan peristiwa. Tahun banjir besar berlaku. Tahun fil, tahun gajah ketika tentera Abraha datang serang Mekah. Dia ingat macam tu je. Maka kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita kena buat kalender tahun. Menetapkan tahun. Nak pakai kalender mana? Orang khilaf. Ada orang kata, bangsa lain dah ada kalender. Apa kata kita tiru orang Parsi?
Parsi buat kalender berdasarkan tarikh kematian pemimpin mereka. So tarikh kematian Nabi, kewafatan Nabi SAW tahun ke-10 Hijrah, yang tu kita start jadi first tahun pertama. Jadi sekarang tahun ketiga lah, tahun ke-6 lah, tahun 16 Hijrah. Jadi 6 tahun dah berlalu. Ikut tarikh kewafatan Nabi sebagaimana orang Parsi. Orang Rom, ada sebahagian orang pula kata tak, kita jangan ikut Parsi, kita ikut Rom punya kalender. Rom punya kalender dah lama lah, dia ikut daripada zaman Nabi Isa dulu, walaupun dikatakan tak accurate pun. Sebenarnya Nabi Isa telah dilahirkan beberapa tahun sebelum satu Masihi. So kita ikut Rom punya kalender. Rom punya kalender dah lama dah, kita teruskan pakai sistem yang sama. Arab Jahiliyah, mereka pakai kalender bulan, dia tak pakai kalender matahari. Dia gunakan kalender bulan. Mungkin kerana di Jaziratul Arabiyah, di tempat ni lah, Jaziratul Arabiyah, antara winter dengan summer ni dia tidaklah terlalu ekstrim dan sebagainya. Jadi tak ada keperluan untuk nak betul-betul tahu bila winter, bila summer. Sebab mereka boleh hidup, aktiviti berbeza. Mereka tahu musim panas dan musim sejuk, mereka boleh agak-agak. Tapi tidaklah terlalu penting untuk semua orang tahu. Berbeza dengan tempat yang terlalu sejuk. Dan aktiviti berbeza, banyak berbeza ketika tu, semua orang kena tahu. Jadi kalender bulan dah memadai untuk kehidupan Arab. Pandangan yang kedua, Omar tak setuju juga. Ada yang kata ikut tarikh kelahiran Nabi SAW. Ada yang kata pula ikut hijrah. Akhirnya cadangan ikut hijrah ni dikemukakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan para sahabat bila fikir-fikir mereka pun setuju. Jadi Omar pun terima ikut hijrah Nabi SAW. So tahun pertama adalah tahun Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi bila calculate 6 tahun telah berlalu, 16 tahun telah berlalu, yang ni kita ada di tahun ke-16. Ikut tarikh hijrah Nabi SAW. Jadi itu berkaitan dengan buat penetapan tahun Hijri. So bila start? Zaman Omar. Pasal apa orang Omar start? Sebab kes hutang tadi. Bila dia start? Tahun ke-16 Hijrah, berdasarkan pandangan yang paling kuat. Ada perbezaan pandangan dalam bab ni. Kemudian apa lagi? Tahun ke-16 juga adalah tahun di mana Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Maria Qibtiyah. Siapa pula nak cerita pasal Maria Qibtiyah? Bismillah. Maria Qibtiyah adalah satu orang perempuan yang dihadiahkan oleh Maharaja Mesir Muqayqis kepada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan ikut kuliah sirah dulu, kita dah cerita ada bab ni. Nabi tulis surat kepada Raja Mesir. Raja Mesir, dia tak kata dia terima Islam, tapi dia baik hati ketika tu, dia bagi hadiah kepada Nabi, iaitu berupa pakaian yang cantik, binatang yang bagus, dan 2 orang perempuan yang paling cantik yang dia ada daripada Kristian Koptik ketika itu, iaitu Shirin dengan Maria Qibtiyah. 2 orang ni paling cantik dan paling hebat. Dia bagi kat Nabi SAW sebagai hadiah. Nabi ambil Maria Al-Qibtiyah, Nabi bagi Shirin kepada Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Maria Al-Qibtiyah adalah perempuan, iaitu Ummul Walad, ibu kepada anak Nabi SAW, iaitu anak Nabi yang bernama Ibrahim. Dalam riwayat diceritakan bila Maria Al-Qibtiyah, banyak cerita kalau tuan-tuan ingat kan, Maria Qibtiyah ni satu, dia cantik radhiyallahu anha. Yang kedua, dia melahirkan anak Nabi SAW, di mana isteri-isteri lain tidak melahirkan anak Nabi SAW, melainkan Khadijah yang dah meninggal dunia lama dahulu radhiyallahu anha. Isteri lain semua tidak melahirkan anak Nabi. Jadi bila Maria satu cantik, yang kedua dia beranak untuk Nabi SAW, maka ummahatul mukminin yang lain, isteri-isteri Nabi, mereka pun jealous lah. Dia ada 2 kelebihan yang mereka sebagai isteri Nabi SAW tak ada kelebihan tu. Jadi itulah cerita, lain kali kita boleh cerita lah, di mana kisah Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu anhuma jealous kepada Maria Qibtiyah. Ni panjang cerita dia, lain kali. Jadi Maria Al-Qibtiyah meninggal pada tahun ke-16. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha ini kedudukan dia samalah seperti Hajar.
Hajar dia dikawini oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi dikawini oleh Nabi Ibrahim selepas dihadiahkan oleh Maharaja Mesir. Ini cerita lain pula lah. Nabi Ibrahim dengan Sarah pergi ke Mesir. Lari daripada Palestin, pergi ke Mesir. Kemudian Firaun ketika tu bagi hadiah Hajar kepada Nabi Ibrahim, kepada Sarah. Sarah pun sebab dia tak boleh beranak, dia bagilah Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Jadi Hajar telah melahirkan Ismail alaihi salam. Demikian juga Maria. Maria pun hadiah daripada Raja Mesir juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah melahirkan anak Nabi yang bernama Ibrahim. Dan radhiyallahu anhum ajma'in, kedua-dua mereka adalah wanita yang hebat, iaitu Hajar radhiyallahu anha dan juga Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Seterusnya bab apa ni? Okey, satu lagi bab last sebelum kita berhenti. Tahun ke-17 Hijrah. Tahun ke-17 Hijrah adalah tahun pembukaan kota Kufah. Di mana pada tahun ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia duduk di Madain Saleh kot rasanya, di atas sikit daripada Madinah. Dia dengan sekumpulan tentera duduk di Madain. Tapi mereka diserang penyakit demam malaria. Katanya lah demam malaria. Kena gigit nyamuk, lepas tu mereka jadi penyakit demam malaria yang tersebar. Tempat tu banyak malaria. Dan binatang mereka pun jadi tak kuat, unta-unta mereka tak sihat dan mereka pun macam-macam penyakit dan ramai di antara mereka yang jadi kurus, jadi lemah dan ada yang meninggal dunia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tulis surat bagi tahu kepada Umar Al-Khattab, tolonglah pindahkan pos tentera pergi negeri lain. Madain ni tak boleh hidup, tempat tak bagus. Lalu Umar pun bagi keizinan kepada mereka. Umar kata, innal Arab la tasluh illa haitsu yuwafiqu ibilha. Umar kata sesungguhnya orang Arab ni kaum yang tak boleh hidup melainkan tempat yang dia punya unta mampu hidup, situlah kamu boleh hidup. Kira manja lah. Kamu tak boleh hidup melainkan tempat yang unta kamu boleh hidup. Bukan manja. Maksudnya tempat tak sesuai untuk mereka. Maka Umar pun bagi kebenaran. Tulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, okey, hang dibenarkan berpindah. Sa'ad bin Abi Waqqas pun terus hantar Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Salman bin Ziyad. Mereka cari tempat yang bagus. Mana kita nak duduk. Madain ni tak best untuk tinggal. Mereka pun jalan pergi ke, daripada situ pergi ke timur, jalan padang pasir yang kontang, jalan sampai mereka jumpa tempat yang nampak macam subur. Ada batu-batuan dan juga tanah dia kemerah-merahan. So boleh tumbuh tanam-tanaman di situ dan ada perkampungan kecil, beberapa rumah. Lalu Hudzaifah bin Al-Yaman hantar surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kami dah jumpa tempat yang bagus, kita boleh duduk di sini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pun hantar semua tentera dia relocate pasukan dia daripada Madain pergi ke Kufah. Tahun ke-17 Hijrah. Sampai di Kufah, pergi tengok mana tempat yang bagus nak duduk ni, mereka pun jumpa satu tempat, binalah masjid di situ. Apabila mereka bina masjid, Sa'ad bin Abi Waqqas dia panggil pemanah yang paling kuat. Bukan paling tepat, sharpshooter, sniper ni paling kuat, paling jauh boleh tembak. Dia panggil pemanah tu, berdiri kat masjid, tembaklah di semua arah, kiri kanan. Berapa jauh hang boleh tembak. Dia pun tarik mata panah dia dengan panah dia dan dia lepaskan di 4 penjuru. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, di situlah rumah-rumah kamu. Jadi semua orang boleh main ke masjid, range dia luas di sekeliling masjid, mungkin 150-160 meter. Dekat tu je lah orang boleh panah. Panah bukan peluru, pakai riang, pakai tenaga. So 150-160 meter daripada masjid, rumah masing-masing di sekeliling. Mereka membuat rumah dan mereka bina, mereka tinggal di situ. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Hayyaj yang menjaga tentera untuk pulang ke buat penempatan di kawasan Kufah. Jadi tentera semua balik, semua tentera yang kumpulan tentera kecil-kecil yang di bawah pimpinan dia semua datang ke Kufah buat penempatan. Dan bila mereka buat penempatan yang mereka buat ni
dekat dengan pasar. Jadi penempatan baru dekat dengan pasar. Sa'ad bin Abi Waqqas pun cerita dekat dia. Hampa kena buat jalan macam dia tulis dalam buku ni lah. 40 hasta luas jalan, 7 hasta tempat gang ni apa, gang saya tak tahu gang tu apa, cuma dalam buku Arab tulis aziqah. Aziqah maksudnya lorong. Jadi lorong 7 hasta, 40 hasta untuk jalan. So buatlah tempat elok-elok. Rumah dia duduk di tengah-tengah pasar. Rumah dia di tengah-tengah pasar dan pintu dia terbuka untuk orang datang nak minta hajat. Gubernur Kufah pertama. Pintu terbuka. Orang nak main rumah boleh bila-bila masa. Tak ada security. Umar marah. Umar tak bagi gubernur ada security. Sampai bising. Rumah dia pergi buat rumah tengah-tengah market memanglah bising. Bising, orang datang market, orang bergaduh, orang bersembang, orang beli barang. Sa'ad bin Abi Waqqas tak tahan. Dia pun tutup pintu rumah dia. Bukan buat salah apa pun, tutup pintu supaya bunyi tak masuk lah. Orang tak ada jalan dekat sangat dan bunyi bising tak sampai ke rumah dia. Tutup pintu rumah dia supaya okey, aman sikit kehidupan dia. Orang masih boleh main. Siapa nak main rumah Sa'ad bin Abi Waqqas boleh ketuk pintu, boleh jumpa dia, boleh masuk. Tapi ada pintu lah, sekarang dah ada pintu dan pintu tu berkunci. Dia pun hidup dengan amannya di Kufah. Sampailah cerita tentang dia buat pintu ni, pintu rumah ni, dan dia kunci pintu rumah tu sampai kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar beritahu ke Umar, wahai Umar, hang punya gubernur, Umar akan kutip report apa berlaku di Syam, apa berlaku di Basrah, apa berlaku di Mekah, apa berlaku di Yaman, apa berlaku di Bahrain, apa berlaku di Kufah. Orang kata Kufah macam biasa, bagus. Kehidupan aman damai. Cuma Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada pintu rumah dia. Ada pintu yang dia kunci sebab dekat rumah dia dengan market. Bising sangat. Dia pun ada pintu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila sampai cerita tu dekat dia, Umar hantar Muhammad bin Maslamah. Umar kata kepada Muhammad bin Maslamah, hang punya misi senang je. Tak payah banyak-banyak, tak payah cakap, tak payah sembang, tak payah minta justifikasi, apa pun tak payah. Kerja hang senang je. Aku nak hang pergi ke Kufah, pergi ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, hang pergi cari kayu api banyak-banyak, hang pergi bakar pintu rumah dia. Ambil kayu api, pergi bakar pintu rumah dia. Bakar pintu rumah dia dan hang balik mai sini. Tak payah bagi apa-apa arahan kepada dia. Bakar pintu dan balik. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dapat arahan daripada Umar, terus bergerak ke Kufah. Bergerak ke Kufah, apa dia buat? Sampai di Kufah, cari kayu api, kumpul kayu, letak depan pintu rumah Sa'ad bin Abi Waqqas dan bakar pintu tu. Bakar pintu rumah gubernur. Sa'ad bin Abi Waqqas balik cari siapa yang bekerja pandai-pandai bakar pintu rumah aku. Muhammad bin Maslamah datang. Aku main ni daripada Madinah. Senang cerita beginilah. Umar kata kalau hang tak reti nak buka pintu, aku tolong bakar pintu hang, tak ada pintu tu. Habis cerita. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu aku pun tak buat pintu dah mulai hari tu. Dan dia offer hadiah kepada Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, ambillah hadiah daripada aku, baliklah. Kesian hang jalan jauh daripada Madinah datang ke Kufah semata-mata nak bakar pintu rumah aku. Awak tak abang telefon, hantar wakil je lah, aku boleh pecahkan pintu. Dia memang wakil pun. So penat datang, penat kerja, kumpul kayu api, tolong bakar pintu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lepas ni tak ada pintu dah, janji ambillah hadiah buat perjalanan balik ke Madinah. Kata Muhammad bin Maslamah, hadiah tak boleh terima, dia pegawai kerajaan. Aku main ni utusan buat kerja yang diwakilkan oleh Umar, kerja aku siap, aku balik, hang dengan hadiah hang simpan. Aku tak perlukan punya hadiah. Lalu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu balik ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas sejak hari itu dia pun tak ada pintu. Tuan-tuan, saya nak cerita sekali lagi. Saya cerita ni bahasa kita. Bukanlah untuk merendahkan para sahabat. Cuma untuk menunjukkan seboleh mungkin macam mana kehidupan para sahabat, kehidupan yang mereka lalui. Kedudukan mereka semua tinggi, mereka semua hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ruang dan juga peluang supaya kita boleh mengikuti jejak langkah para sahabat. So kita berhenti, letak penanda buku kat sini. Nanti kita sambung minggu depan kot ataupun minggu yang akan datang tentang kedatangan Umar ke Syam dan juga tahun yang bernama tahun Amawas yang melanda Syam. InsyaAllah kita sambung dalam kelas yang akan datang. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum kita tangguhkan majlis pada hari ini. Soalan macam-macam lah, nak cakap pun boleh, nak hantar mesej pun boleh, suka hati masing-masing. Ustaz, mungkin soalan pertama lah. Kenapa dia pilih bulan Muharram tu? Bukannya hijrah tu kan mungkin di Rabiul Awal. Kenapa dia pilih Muharram?
Kenapa dia pilih Muharram? Sebab Arab, wallahu alam, mungkin pandangan saya tak tepat, cuma disebutkan ada cadangan dalam riwayat Imam Malik di dalam Muwatta, disebutkan ada cadangan untuk pilih Rabiul Awal sebab bulan itu adalah bulan hijrah Nabi SAW. Cumanya secara umum masyarakat Arab depa tahu yang Muharram tu awal bulan dibuka dengan bulan haram di awal tahun. So sebelum daripada zaman tu lagi mereka tahu start dengan Muharram, hujung sekali adalah Zulhijjah. Jadi Umar radhiyallahu anhu tak mau nak ubah apa yang telah difahami oleh orang Arab ketika tu, di mana tahun bermula dengan Muharram berakhir dengan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Cuma yang pasti ada riwayat yang menceritakan zaman tu ada khilaf nak buat Muharram ke ataupun Rabiul Awal. Umar memilih untuk jadikan Muharram bulan terus. Ada soalan lain tak? Soalan saya yang kedua, waktu bulan Ramadan tarawih tu dia buat seorang-seorang. Jadi sekarang ni waktu tengah COVID ni, maksudnya kita dah boleh kembali kepada yang asal lah, kita solat tarawih seorang-seorang di rumah waktu bulan puasa nanti. Okey. Baik, pertama sekali saya tengok ada satu komen daripada Haji Rusdan ni, Madain ni dekat Iraq. Terima kasihlah komen ni, saya terlepas pandang tadi, saya ingat Madain Saleh. So Madain ni dekat Iraq. Maklumat lanjut di mana Madain ni nanti kelas yang akan datang nanti kita boleh cerita lah. Iraq saya tak sempat sampai ni, jadi tak pakar tentang jalan-jalan dia, nanti saya cari. Balik kepada soalan Haji Kai. Apa soalan tadi? Baik, soalannya berkaitan dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ataupun qiyam Ramadan di zaman Nabi SAW macam kita cerita. Nabi buat 3 hari di masjid. Hari pertama sikit orang, hari kedua semakin ramai, hari ketiga semakin penuh. Masjid tu penuh, hari keempat Nabi tak keluar. Kali keempat orang duk tunggu, Nabi tak keluar. Orang tanya Nabi, kenapa tak mai? Nabi kata, aku takut kalau aku keluar nanti solat ini akan difardukan. Jadi Nabi pun tak keluar. Zaman Umar, zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu sama seperti zaman Nabi, tak buat berjemaah. Zaman Umar baru mereka start buat berjemaah. Di situ terdapat khilaf di kalangan ulama. Apa yang lebih afdal? Sama ada jamaah ataupun solat bersendirian. Majoriti mazhab menganggap jamaah lebih afdal. Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi menganggap jamaah lebih afdal. Sebab itu sunnah yang diteruskan oleh umat Islam daripada zaman Umar sampailah sekarang. Daripada zaman Umar sampailah sekarang. Masjid-masjid melakukan jamaah salat tarawih. Pandangan mazhab Maliki sahaja mengatakan bahawa jamaah afdal, kecuali kalau orang itu dia boleh membaca Al-Quran dengan baik, dia boleh menghafal Al-Quran ataupun tak kisahlah hafal atau baca daripada mushaf, bacaan dia baik dan seorang itu lebih membantu dia mendapatkan khusyuk. Dia tahu banyak mana dia nak baca, dia tahu bila dia nak rukuk, dia tahu semayang dengan imam kita tak boleh kontrol. Kita tengah semangat mai musim insaf apa-apa malam 27 nak baca panjang, imam tu pergi baca pendek. So kita pun ikutlah dia baca pendek. Hari lain pula kita tengah malas gila nak semayang, time tu macam-macam benda berlaku, beli baju raya ke buat kuih raya, dalam mimpi je lah, tahun ni memang tak dapat dah. Minta maaf banyak-banyak. So kita tengah malas, contoh, kita malas, imam tu time tu pula dia pergi baca panjang. So kita tak dapat kontrol mood kita. Tak boleh sesuaikan solat dengan diri. So kata Imam Malik, mazhab Maliki punya pandangan, kalau solat sendiri itu lebih membantu khusyuk. Hari semangat baca panjang, hari tak semangat baca pendek, bolehlah solat sendiri di hujung malam itu lebih baik. Umar buat begitu. Ni mungkin ramai orang terlepas pandang. Umar suruh buat jemaah, tapi dia sendiri tak solat jemaah. Dia solat di hujung malam seorang-seorang. Baik, kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat apa yang Umar buat, menunjukkan yang jemaah dibuat di masjid. Jemaah dibuat. Asalnya 8 rakaat. 8 rakaat. Cuma lama kelamaan orang jadi panjang sangat solat, orang tak larat nak semayang, tak mampu, panjang. Lalu mereka pun nak pendekkan bacaan sebab baca panjang sangat, lenguh kaki, berdiri lama. So mungkin satu juzuk tu dia baca dalam satu rakaat ataupun 2 juzuk satu rakaat ataupun satu juzuk 2 rakaat. Jadi satu malam tu dia boleh habis 5 juzuk, 4 juzuk, panjang sangat. Tak larat nak semayang. Orang komplain ke Umar, macam mana nak semayang ramai-ramai ni, penat. Maka Umar buat keputusan, bolehlah benarkan untuk pendekkan bacaan.
Pendekkan bacaan, tapi sebagai ganti tambah rakaat jadi banyak. So buatlah 20 rakaat, pendekkan bacaan, tak payahlah baca satu rakaat sampai separuh juzuk, satu juzuk. Satu rakaat, satu juzuk mungkin cukuplah. Satu rakaat, satu juzuk. Satu rakaat, satu page, satu muka surat, sikit je. Satu muka surat, buat 20 rakaat, dapatlah satu malam satu juzuk. Yang tu diskaun. Tu kira harga diskaun dah. Diskaun macam mana? Satu rakaat, satu muka, 20 rakaat, dapatlah satu juzuk. So orang pun gembira. Oh lah ni ringan, relax sikit, kita boleh baca dengan baik, dengan dapatlah keringanan mereka. So 20 rakaat, satu juzuk boleh habis. Jadi rakaat ditambah, bacaan dipendekkan. Itu di zaman Umar. Kemudian yang berlaku di kebanyakan negara umat Islam, sama ada mereka buat 8 ataupun mereka buat 20. Sekarang ni lah, sebahagian tempat mereka buat 11 ataupun 20. Kita tak mau cerita pasal khilaf tu. Tentang soalan, kalau tak boleh pergi masjid, ini mungkin salah satu salah satu peluang untuk Allah Ta'ala bagi kat kita ruang untuk kita mendekati apa cara kehidupan di zaman para sahabat. Mungkinlah Ramadan ni kalau masih lagi keadaan sama, ini ruang untuk kita mendalami kehidupan sebagaimana para sahabat, tak bergantung kepada orang ramai. So waktu malam tu sendirilah bangun, sendirilah solat, kerana kebanyakan malam-malam di zaman Nabi SAW begitulah yang mereka buat. Mereka bangun sendiri, mereka solat sendiri di waktu malam. So peluang untuk kita. Cuma kita terlepas peluang untuk solat jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan pahala jemaah bagi orang yang berterusan jemaah. Mudah-mudahan Allah tulis sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau hangpa tertidur waktu malam, maka Allah itu dimaafkan dan ditulis sebagaimana bangun tahajud bagi orang biasa tahajud. So mudah-mudahan sebahagian kita dia Ramadan sahaja dia solat jemaah. Contoh, Ramadan dia solat jemaah. Ramadan ni tak boleh solat jemaah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala tulislah pahala jemaah untuk dia. Bagi orang yang senantiasa melazimi solat jemaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis pahala jemaah bagi mereka juga. Jadi solat tarawih ini mungkin peluang untuk kita mengamalkan sebagaimana diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat di zaman Nabi pada kebanyakan malam mereka. Bangun, solat isya, tidur, bangun tengah malam, solat tarawih ataupun tahajud, kemudian solat subuh dan sebagainya. Peluang. Kalau tak payah kerja ni, bagi yang tak payah kerja ni, lama, bagus. Siang tidur lebih sikit, malam di bulan Ramadan, hidupkan dia dengan ibadat. Siapa yang kena kerja di Qatar ni, saya mengucapkan anda terpaksa redha lah. Orang lain cuti, yang pergi kerja. Ada soalan lain ke? Ataupun ada soalan di di Zoom chat. Saya tak boleh nak buka sebab okay. Soalan ni, apa pandangan Ustaz? Apa pandangan Ustaz tentang doa untuk maslahah umat tentang isu COVID ini, tapi diminta berdoa pada ketika yang sama? Apa dia? Kita berdoa apa? Doa untuk maslahah umat tentang isu COVID, tapi diminta berdoa pada ketika yang sama. Maksudnya semua serentak berdoa. Tak ada. Tuan-tuan, yang ni bab yang kita semua kena setuju, di mana kita nak buat pattern, apa-apa pattern kan, pattern ataupun kita nak apa orang kata, buat satu bentuk tertentu. Kalau bentuk ni ada sandaran dalam agama, setiap bentuk yang ada sandaran dalam agama, bentuk-bentuk ini adalah pilihan yang Allah Ta'ala nak dan Nabi SAW ajak kita. Kalau bentuk-bentuk itu afdal, waktu yang afdal, benda yang afdal dibuat secara berjemaah, maka Nabi SAW akan tunjukkan ini afdal buat secara berjemaah. Sebab yang tu yang Allah Ta'ala nak. Waktu-waktu yang bagus untuk berkumpul, waktu-waktu yang bagus untuk buat perkara yang sama, ini semua telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Dan ada benda yang memang Allah Ta'ala nak kita buat sendiri-sendiri. Ada benda yang memang Allah nak sendiri-sendiri, sebab tu Allah suruh buat sendiri-sendiri. Ini kita kena faham. Ada benda yang bukan atas kita, Allah Ta'ala suka hamba dia buat sendiri-sendiri. Apa dia? Satu, taubat. Allah Ta'ala nak kita taubat sendiri-sendiri. Allah Ta'ala nak وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ, antara orang yang dirahmati, mereka beristighfar pada waktu pagi. Dan juga Nabi beristighfar 70 hari sehari semalam. Nabi sebut fadilat orang yang mengucapkan istighfar. Banyakkanlah kamu beristighfar
menunjukkan kepada kita istighfar adalah ibadat yang Allah Ta'ala suka hampa buat sendiri-sendiri. Tak payah kumpul, tak payah buat majlis istighfar perdana ke apa, aku suka hampa buat sendiri-sendiri. Itulah mesejnya. Dianjurkan dia buat sendiri-sendiri. Siapa yang buat dosa, dia menyedari dia buat dosa, lalu dia solat 2 rakaat, dia memperbaiki wuduk dia, dan dia solat 2 rakaat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Solat taubat. Allah Ta'ala suka kita sendiri-sendiri. Yang kedua, bermunajat. Bermunajat juga ada kes yang Allah Ta'ala suka kita buat beramai-ramai. Ada kes. Antaranya kunut. Kunut dalam solat witir, kita doa beramai-ramai di mana imam berdoakan, orang lain aminkan imam punya doa. Allah Ta'ala suka buat beramai-ramai ketika kunut. Allah Ta'ala suka kita doa beramai-ramai ketika kita berada di atas khatib, di atas mimbar, dan orang di bawah mengaminkan doa khatib. Allah Ta'ala suka tu. Apa dalil Allah suka? Allah suruh orang buat beramai-ramai. Doa di atas mimbar, Allah Ta'ala suka. Okey? Memang itu yang Allah Ta'ala nak. Baik. Ada keadaan yang Allah Ta'ala suka bagi nampak macam kucar kacir. Weh, ramai orang, berjuta orang, semua orang bergerak masing-masing, doa sendiri-sendiri. Bila? Hari Arafah. 4 juta orang, 3 juta orang berkumpul di padang Arafah. Semua orang bawa hal sendiri. Kanan, kiri, duduk, berdiri, atas bukit, bawah bukit, bertudung, berlitup, terbuka. Nampak macam kucar kacir. Tapi semua orang tu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang berbeza-beza pada waktu yang sama. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya ketika itu Allah Ta'ala suka hampa ramai-ramai duduk di tempat yang sama, jiwa kamu meminta benda yang berbeza kepada Tuhan yang sama. Siapa yang pergi haji kan nanti duduk di mana-mana di Arafah, tengok kiri, tengok kanan, lihatlah hikmah dia. Hikmah dia apa? Masya Allah, Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah meninggalkan doa walaupun satu orang yang duduk di situ. Betapa agungnya Allah Ta'ala, ramai orang meminta dengan pelbagai-bagai permintaan pada waktu yang sama, dan Allah Ta'ala makbulkan permintaan semua orang. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Allah nak macam tu. Bila kita bermunajat meminta doa Nabi SAW dalam kes-kes lain, maka kalau kita ada hajat yang sangat mendalam dan sebagainya, ada benda yang Nabi minta kita doa beramai-ramai. Solat istisqa, Nabi minta doa beramai-ramai, imam doa, makmum aminkan. Jadi kalau dalam keadaan, kalau nak qiyas dengan solat istisqa, satu kumpulan jamaah duduk bersama-sama doa, tak ada masalah pada saya. Tapi kalau nak kumpulkan semua orang pada waktu yang sama dan berdoa minta Allah hilangkan bala, itu tidak ditunjukkan. Bila tidak ditunjukkan, tetapi Nabi ajar kita doa supaya Allah angkat bala dan juga Allah angkat musibah daripada kita dalam banyak doa. Jadi yang lebih afdal, semua orang di waktu dia sendiri, dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat bala dan juga musibah dan juga wabak yang menimpa. Jadi itulah yang lebih baik. Kita jangan anggap kita nak cipta satu pattern yang ada pattern yang meredakan Allah Ta'ala. Allah dah sebut dah. Jangan ikut pandangan kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih pelaksanaan yang terbaik. Jadi dalam kes ini yang paling baik adalah banyakkan berdoa bila kita ada masa, ketika bangun tahajud, ketika kita berseorangan, ketika kita apa-apa waktu yang kita rasa kita tengah khusyuk masa tu, kita tengah jiwa kita dekat dengan agama, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Minta supaya Allah Ta'ala mengangkat bala dan musibah ini. Okey kot. Ada soalan dari Azira. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, yang macam Maryah Kiptiah tadi tu, dia jadi status hamba lah kan? Ataupun lain Ustaz? Sebab kalau umumnya yang macam daripada apa tu, perang kan, hamba tu. Dan pengharaman mutlak dia bila Ustaz ya? Perhambaan tu? Okey, baik.
tentang perhambaan. Satu, Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin. Para ulama mengatakan beliau bagaimana isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ummul mukminin, ibu kepada umat Islam. Adakah dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak. Dengan pandangan yang lebih kuat, tidak, kerana beliau adalah hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melahirkan Maria Al-Qibtiyah, setelah melahirkan Ibrahim ibn Muhammad, setelah melahirkan Ibrahim, maka Maria Al-Qibtiyah dia punya status radhiyallahu anha menjadi ummul walad, ibu kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ikut sistem perhambaan, apabila seorang perempuan melahirkan anak kepada lelaki itu, contoh Haji Azwira pergi perang, dia ada hamba seorang, contoh, kemudian tak payahlah Haji Azwira ni kontroversi, nama siapa tak apalah, si fulan dia ada hamba dan hamba tu melahirkan anak dia. Maka apabila hamba tu melahirkan anak dia, dua benda. Satu, anak yang dilahirkan oleh hamba sama kedudukan dengan anak yang dilahirkan oleh isteri, tak ada beza. Dua-dua dapat nasab, dua-dua dapat harta warisan, dua-dua sama kedudukan. Anak hamba dengan anak bini sama. Yang kedua, hamba itu setelah dia melahirkan anak, maka statusnya berubah menjadi ummul walad. Dia tak boleh dijual. Dia tak boleh dijual dah. Dan setelah kita meninggal dunia, tuan dia meninggal dunia, dia dimerdekakan disebabkan oleh anaknya itu, dia tak diwarisi oleh orang lain. Maka terbebaslah dia. Itu salah satu tafsiran ketika para ulama mengatakan akhir zaman ramai hamba akan melahirkan tuannya. Jadi antara salah satu tafsiran, dengan kelahiran anaknya itu dia dibebaskan. Jadi itu benda yang kedua. Jadi beliau kekal sebagai hamba, beliau ummul mukminin. Dan yang ketiga, sistem perhambaan bila dihapuskan, ini cerita dia panjang, saya ingat mungkin dalam kelas yang akan datang kita boleh panjangkan cerita ni. Cuma ringkasnya, syariat tidak membatalkan sistem perhambaan secara mutlak. Cuma dunia pada hari ini melihat kepada keadaan yang berbeza, perempuan boleh bergantung dengan diri dia sendiri, pergi perang pada ketika ini. Kalau lelaki tu mati pun, perempuan tu masih boleh hidup sendiri, tak perlukan bantuan orang lain, tak perlu bergantung kepada orang lain yang tolong dia, yang kena jadi tuan kepada dia. Orang bersepakat untuk menghapuskan sistem perhambaan, dan negara-negara Islam juga menghapuskan sistem perhambaan, memberi hak yang lebih kepada wanita, dan Islam tidaklah membantah. Cuma kalau keadaan terdesak, nanti sistem tu kalau kembali, wallahu a'lam, nanti cerita lain, ada atur cara, ada hukum hakam, ada syarat-syarat yang kekal di dalam syarat. Kalau sistem tu ada. Kalau sistem tu tak ada, dia tidak diamalkan, jadi tidak ada keperluan lah untuk bincang tentang syarat-syarat dan sebagainya. Saya rasa soalan last lah, last daripada Haji Rahman. Haji Rahman, ya Haji Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, masa zaman Nabi dicontohkan kunut nazilah tu kepada umat yang dizalimi, kaum lain. Tapi sekarang ni, pada zaman sekarang ni mungkin musibah COVID-19 ni, adakah kita dizalimi? Adakah dianjurkan kunut nazilah? Soalan saya. Nabi SAW melakukan kunut nazilah, antara sebab dia Nabi mendoakan kepada kaum yang membunuh sahabat Nabi, kerana kemudaratan kejahatan mereka yang sangat besar. Nabi SAW doa kunut. Yang kedua, apabila ditimpa musibah lain berupa cuaca, bencana dan juga penyakit yang turun dan sebagainya, bolehlah dikiaskan dengan kunut yang sama, iaitu kita mendoakan kepada Allah, minta apabila musibah tu datang dan memberi tekanan, dikiaskan keadaan itu dengan keadaan ketika perang ataupun ketika umat Islam dizalimi oleh orang lain. Jadi kalau orang yang nak melakukan kunut atas sandaran untuk kiaskan dengan situasi dizalimi, benda yang mendesak, persamaan dia terdesak, keadaan yang memberikan kita kesusahan yang teramat sangat, lalu memilih negara tu dan ataupun kawasan tu memilih untuk melaksanakan kunut, pada saya itu dalam ruang khilaf yang dibenarkan. Perintah untuk melakukan kunut ni adalah perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nabi SAW buat.
Nabi SAW keluarkan perintah untuk imam-imam lain buat. Demikian juga pemerintah dia keluarkan arahan tu. Kalau pemerintah keluarkan arahan untuk buat kunut nazilah, maka bolehlah orang berterusan melakukan kunut nazilah. Sebab bab doa ni adalah bab yang para ulama pandang ringan. Memasukkan doa-doa yang walaupun tak asal daripada syarak, sehingga ke tahap kadang-kadang hadis-hadis palsu yang ada maksud yang baik dalam bab doa, para ulama membenarkan dia dibaca. Sebab dia munajat antara hamba dengan Tuhan, maka tidak ada limit. Tuhan kata, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan bagi. Jadi dalam bab doa ini adalah bab yang agama melonggarkan berbanding dengan bab-bab lain. So saya berhenti bab ni dulu. Jadi untuk kunut nazilah tentang bala, ikutlah mufti negeri masing-masing dan pemerintah masing-masing untuk menerima keputusan yang dibuat. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi kuliah kita pada hari ini. Nanti bolehlah bagi feedback sama ada kuliah online kita ni berjaya ataupun macam tak berapa berjaya. Kalau tak berjaya, kita tunggu nanti bila musim bagus sikit, Allah Ta'ala dah mengangkat balak dan juga musibah dan juga wabak ni, kita boleh teruskan kemudian. So aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.